Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke tab Jawi. Masih lagi tutorial bagaimana kita nak gunakan tab Jawi ini. Tapi untuk kali ini kita akan tengok pula suku kata tertutup. Okey, pada video yang sebelum ini saya telah terangkan apa itu suku kata, dan suku kata itu terbahagi kepada dua, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Jadi untuk video kali ini kita tengok pula suku kata tertutup. Jadi bila murid dapat kuasai dua jenis suku kata ini, dia boleh tulis hampir 85% hingga 90% perkataan-perkataan Jawi. Okey. Okey, kita tengok dulu pengenalan suku kata tertutup. Apa itu suku kata tertutup? Okey, suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Diakhiri dengan konsonan. Berbeza dengan suku kata terbuka, dia akan diakhiri, suku kata itu diakhiri dengan vokal. Tetapi kalau suku kata tertutup, dia akan diakhiri dengan konsonan. Apa maksud konsonan? Okey, konsonan maksudnya huruf yang selain daripada A, E, I, yang bukan A, E, I, O, U, selain daripada 5 huruf ini. Jadi kalau selain daripada 5 huruf ini, semuanya adalah konsonan. Tetapi kalau 5 huruf ini kita sebut huruf vokal. Okey, contohnya perkataan bas. Okey, bas, B-A-S. Okey, huruf vokal ada di tengah-tengahnya. Okey, huruf vokal berada di tengah-tengah. Jadi suku kata ini dia berakhir dengan konsonan, iaitu S. Konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Jadi berakhir dengan S. Jadi suku kata ini adalah suku kata tertutup. Selalunya suku kata tertutup ni ada minimum 3 huruf. 3 huruf. Okey. Contohnya suku kata ya. Ya ini seekor binatang yang sama seperti seladang lah. Okey, ya. Okey, Y-A-K. Jadi dia ada di tengah-tengahnya adalah vokal, tetapi dia akhirnya itu adalah konsonan. Bila akhirnya konsonan, jadi perkataan ini dipanggil suku kata tertutup. Suku kata tertutup. Okey, seterusnya perkataan teh. Teh, T-E-H, teh. Okey. Jadi tengahnya ada vokal, tapi kita nak tengok akhirnya. Yang akhir tu. Okey, yang akhir adalah suku kata yang akhir adalah konsonan. Jadi automatik dia adalah suku kata tertutup. Jadi beza Kalau suku kata terbuka, di akhirnya adalah huruf vokal. Tetapi kalau suku kata tertutup, di akhirnya adalah huruf konsonan. Jadi boleh bezalah, boleh beza. Okey, jadi seterusnya kita lihat bagaimana cara kita nak aplikasikan tab Jawi ni. Cara mana kita nak gunakan tab Jawi. Okey. Sebelum tu saya dah ingatkan, kalau huruf Rumi kita akan mulakan daripada kiri ke kanan, tetapi kalau kita nak tulis Jawi, kita mulakan daripada kanan ke kiri. Daripada kanan ke kiri. Jadi awak tak bolehlah selari. Tak boleh macam ni. Tak boleh. So kita kena berlawan. Lawan macam ni. Okey, dia berlawan tempatnya. Okey. Jadi bukan selari dia akan berhadapan ataupun mirroring, pantul, dia akan pantul. Okey, yang kedua saya dah ingatkan, kalau suku kata terbuka, dia akan daripada tepi akan ke tengah. Daripada tepi dia akan ke tengah. Itu suku kata terbuka. Tetapi kalau suku kata tertutup, dia akan pantul. Kita akan pantul mula dari tepi akan ke tengah, kemudian dia akan pantul balik. Jadi sebab dia 3 huruf kan, dia akan pantul daripada tepi ke tengah, tak kisahlah huruf apa pun, tapi yang penting dia akan pantul balik. Okey, daripada tepi ke tengah dan akan pantul balik. Ini adalah suku kata tertutup. Tapi kalau suku kata terbuka, tak perlu pantul. Jadi daripada tepi ke tengah sahaja. Okey, kita tengok contoh. Tapi kita tengok langkah-langkah ni. Kita kenal pasti dahulu suku kata itu terbuka ataupun tertutup. Kalau di sini tertutup. Perkataan bas. Bas adalah suku kata tertutup.
Jadi bila kita dah tahu dia punya suku kata dia, jadi kita tentukan huruf rumi. Jadi kaedah saya buat ni, kita kena tahu huruf rumi saja, baru kita akan tukarkan balik. Okey. Jadi huruf rumi ni kita mula dengan bas B. Okey, mana B di sini? B di sini. Bila kita dah kenal, kita kenal pasti huruf rumi, kita tukarkan huruf rumi kepada huruf jawi. Tukarkan saja. Okey, B bersamaan dengan ba. B bersamaan dengan ba. Huruf jawinya adalah ba. Jadi kita tulis sini ba. Okey, kemudian A. Mana A? A di sini. A bersamaan dengan alif. A bersamaan dengan alif. Jadi tetapi awak kena ingat, kalau awak tengok di belakang tab jawi tu ada nota. Kenapa saya buat warna tengah ni warna hijau, warna kuning, warna merah? Ada sebabnya. Tengok di belakang tab jawi tu ada nota. Okey, yang hijau maksudnya dia ditulis sama ada suku kata terbuka ataupun tertutup. Ditulis. Terbuka pun ditulis, yang tertutup pun ditulis. Dia tulis semua. Okey, tetapi kalau yang kuning ni ada tempat ditulis, ada tempat yang kita tak tulis. Maksudnya huruf alif tu ada tempat kita tak tulis, kita gabung terus. Ada tempat kita tulis. Tapi kalau yang merah tidak ditulis terus, hanya disebut saja. Contohnya huruf I pepet, dia disebut tetapi dalam tulisan jawi dia tak tulis. I tu tak bunyi, I tu tak tulis. Okey. Belakang awak tengok nota. Yang kuning ada satu huruf A. Huruf A, kalau awak perhatikan, kalau suku kata terbuka dia akan tulis. Huruf alif ni kita akan tulis. Kita akan tulis huruf alif. Okey, contohnya baju. Ba alif, jim waju, jim waw, baju. Jadi alif itu kita tulis. Ba alif. Tetapi ketika suku kata tertutup, nampak saya tanda pangkah. Ketika suku kata tertutup, huruf A ini tidak ditulis. Sebab tu kita rujuk nota di belakang. Nota tu kecil je. Okey. Jadi ketika suku kata tertutup, huruf alif ini tidak ditulis. Okey, A mana? A di sini. Tapi di suku kata tertutup, jadi alif ini tidak ditulis. Sebab suku kata tertutup. Jadi kita pangkahkan siap-siap. Maksudnya kita sebut bas, B-A-S, bas, tetapi kita tak tulis. Huruf alif itu kita tak tulis. Okey, daripada tengah kita ke huruf A, kemudian kita akan pantul balik cari huruf S. Mana huruf S? Huruf S. Okey, huruf S ni keliru sikit. Dia ada huruf sad bersama dengan huruf S ataupun huruf sin. Huruf sin, tetapi huruf sad jarang kita gunakan. Kita guna huruf sin sahaja. Okey, itu jawi yang lebih advance lah, macam ketika mana kita nak guna sad, ketika mana kita nak guna sin. Tetapi secara biasa kita guna huruf sin biasa. Tengok kalau huruf jawi yang saya tanda merah ni, kalau perasan merah, huruf tu jarang kita gunakan. Jadi kalau nak selamat, gunakan huruf S yang biasa. Huruf sin S juga, sad pun S juga. Tetapi sad ini dia ada kegunaan dia. Kegunaan dia pada perkataan serapan, contohnya bahasa Arab baru kita guna. Contohnya perkataan sabar. Kita tak guna sin, sabar. Kita guna sabar. Sebab sabar itu daripada perkataan Arab. Itu jawi yang lebih advance. Kita akan tengok video yang seterusnya. Okey, jadi kita guna sin sahaja. Sebab itu secara common lah, Jadi daripada A kita pantul balik. Daripada A ni kita pantul balik ke sin. Jadi kita tulis sin di sini. Sin. S bersamaan dengan huruf sin. Kita tukar saja. Senang. Sin. Kemudian kita gabung. Untuk kita gabungkan huruf, kita kena tahulah dia berada di awal ke, di akhir ke, di tengah. Contohnya ba berada di awal. Mana huruf ba tadi? Ba di awal di sini. Ba di tengah macam ni, di akhir macam ni. Jadi ba di awal, ba macam ni, yang depan sekali. Awak boleh rujuk bawah tu. Okey, kemudian huruf A memang dia tukar je bila kita tukar dia alif, tetapi dia sebab suku kata tertutup kita tak tulis. Sebab tu saya terpangkah. Jadi kita skip.
Jadi seterusnya huruf sin. Sin berada di akhir. Di akhir suku kata atau akhir perkataan. Mana sin tadi? Okey, sin kalau di awal macam ni, di tengah macam ni, dan di akhir macam ni. Kita tulis yang di akhir. Ambil yang akhir. So salin balik je. Bas. Jadilah bas. Senang je. Senang je nak guna tab Jawi ni. Awak guna huruf Rumi, kita tukarkan sahaja. Lepas tu kita rujuk lah. Kita rujuk. Jadi kita kena tentu sama di awal, di tengah, di akhir. Kemudian baru last kali kita sambungkan menjadi satu perkataan. Okey, kita tengok contoh yang lain. Gas. Okey, gas. Okey, huruf G bersamaan. Kita cari huruf G. Mana huruf G? G. Saya pun tak jumpa G. Mula-mula memang agak keliru lah nak cari. Tapi lama-lama bila awak dah mahir, sekejap je awak tahu mana kedudukan dia. Huruf G di sini. Huruf G di sini. G. Jadi G bersamaan dengan huruf apa? Bersamaan dengan huruf Ga. Kita tulis Ga. Okey, seperti saya sebut tadi, huruf A kita ada tanda kuning. Maksud tanda kuning tu apa? Berhati-hati. Kalau tanda hijau terus ya, awak terus tulis. Kalau tanda hijau terus tulis. Tapi kalau huruf kuning awak kena berhati-hati. Kena tengok dulu suku kata tertutup ke terbuka. Kalau terbuka tulis. Tetapi kalau suku kata tertutup jangan tulis. Tengok di nota di belakang. Kalau merah jangan tulis terus. Tu sebab tu tanda merah. Merah kan tanda stop. Jangan tulis. Jadi sebab A ni dia berada di suku kata tertutup, jadi kita tak payah tulis, kita pangkah dia terus. Okey, S. S yang tadi, S di sini bersamaan dengan huruf sin. S bersamaan dengan huruf sin. Jadi kita gabungkan, kita tengok huruf Ga berada di awal kan? Berada di awal. Mana awal di sini? Okey, di sini. Okey, huruf Ga. Ga. Pen merah pula. Okey, kita tukar pen. Okey, Ga. Okey. Kemudian huruf sin. Sin di akhir. Sin di akhir bentuk ni macam ni. Walaupun bentuk hampir sama, tapi kena pastikanlah di awal macam mana, di tengah macam mana, dan di akhir macam mana. So kita gabung, jadilah gas. Gas. Okey, kita teruskan contoh yang lain. Pil. Pil. Seperti sama kaedahnya. Jangan risau. Kita guna kaedah yang sama sahaja. Okey, pil. Pil huruf pa. Huruf P. Rumi je P. Kita kena cari Rumi dulu. Cari Rumi. Baru kita tahu huruf P bersama dengan huruf pa. Jadi kita tulis pa di sini. Okey, huruf pa. Kemudian I. I bersamaan dengan huruf apa? Cari I. Mana I? Ini I. I bersamaan dengan huruf ya. I bersamaan dengan huruf ya. Jadi tengok di sini. I dia warna hijau. So awak tak perlu fikir. Bila hijau tulis je. Suku kata tertutup pun tulis, suku kata terbuka pun tulis. Jadi kita tulis ya di sini. Okey, ya. Okey, lam. Lam pula. L, huruf L. L. Cari dulu L. Kemudian dia punya tukar pada Jawi adalah lam. Jadilah bila kita gabung, tengok kedudukan dia, huruf pa di awal bentuk dia macam mana, boleh rujuk di bawah tu. Semua ada di situ. Okey. Pa, kemudian ya. Ya bentuk dia macam mana kalau di tengah. Okey, ya di tengah macam ni. Dan lam ketika di akhir macam mana, awak boleh rujuk di tab Jawi tu. Semua ada di situ. Bila awak rujuk satu persatu, awak boleh tulis dengan betul lah. Jadi pil Jawinya adalah macam ni. Pil. Senang sahaja. Ini saya tunjuk yang ringkas. Awak boleh tulis perkataan yang lagi panjang hanya menggunakan tab Jawi ini saja. Kemudian perkataan tong. Kita tengok perkataan tong. Okey, T, huruf T, mana T? Kita padam dulu. Senang kan guna tab Jawi? Okey, T. Okey, T. Sini T. T di sini. Okey, T pun kadang-kadang huruf to. Ini pun T juga. Kan saya dah bagi tahu, kalau ada merah ini maksudnya ia jarang digunakan. Kalau ada merah dengan hitam, gunakan yang hitam dulu kalau awak tak pasti. Kalau awak tak pastilah, melainkan awak tahu perkataan ni daripada perkataan Arab ni. Contohnya tamak. Perkataan tamak dia perkataan Arab, asalnya tamak. Tamak. Jadi kita guna to. Macam saya kata, ini ada Jawi Advance. Saya akan buat video khas untuk ini. Jangan risau. Okey, tetapi kalau awak keliru, kita guna yang hitam saja. T yang hitam. Utamakan yang hitam. Yang merah kalau keliru jangan gunakan. Melainkan awak mahir, awak tahu ini
memang dia guna huruf ta, barulah awak guna. Okey, jadi T bersama dengan huruf ta. Kita tulis ta. Okey, ta kita ke tengah huruf O. O di sini. O bersamaan dengan huruf waw. O bersamaan dengan huruf waw. Dia warna hijau kan? Terus tulis, jangan fikir. Terus tulis, jangan fikir. Okey. NG ni dalam kalau Rumi dia 2 huruf, tetapi kalau Jawi dia 1 huruf saja sebenarnya. Dia 1 huruf, dia ada 1 huruf namanya huruf nga. Huruf nga. Jadi kita cari mana NG. Tak apa, jangan risau, saya dah tulis di sini. NG. NG di sini. Jadi kita tukar NG bersama dengan huruf nga. Nga. Okey. Jadi tulis nga. Kemudian kita gabungkan. Kan daripada tepi ke tengah, kemudian kita pantul balik. Kita pantul, betul, kita sambung saja, senang saja kita sambung. Okey, ta waw nga, jadilah tung. Tengok kalau huruf nga, kalau dia duduk, dia waw dengan nga tak boleh sambung tau. Dia tak boleh sambung, sebab tu dia duduk sorang-sorangnya. Dia duduk sorang-sorang macam ni. Okey. Okey, satu tip awak nak tahu huruf tu boleh sambung ke tak. Kalau perasan ada tambah dan tolak di sini. Ada tambah dan tolak. Okey, kalau awak perasan huruf waw, mari kita tengok huruf waw ni di sini, waw kan. Okey, waw, nak tahu waw selepas dia boleh sambung ke tak, awak tengok huruf waw. Mana huruf waw? Di tepi pun ada huruf waw, di tengah pun ada waw. Ini waw. Okey, waw boleh sambung ke tak? Dia ada tanda merah, tanda tolak. Maksudnya waw selepas dia tak boleh sambung. Tetapi sebelum dia mungkin boleh ataupun mungkin tak, kena tengok huruf sebelum lah. Tapi selepas dia, waw ini boleh sambung dengan huruf lain ke tidak? Awak tengok di sini ada tanda. Ada tanda contohnya huruf nun boleh sambung ke tak? Awak tak tahu huruf nun boleh sambung tak dengan huruf mim? Awak tengok sebelah dia. Awak tengok di sini. Kalau tanda tambah itu maksudnya positif, maksudnya dia boleh sambung. Tetapi kalau dia tanda merah macam ni, jangan sambung. Itu tip dia. Jadi huruf waw di sini nampak merah, tak disambung. Bila tak disambung, awak kena nga ini kita tak disambung lah, kita kena buat seko-seko dia. Kita buat sorang-sorang dia. Okey, kita teruskan lagi. Soup. Okey, soup. Okey, cari S. Senang je, cari S. Okey, S ini. Okey, S bersamaan dengan huruf sin. Huruf sin. Okey, huruf sin. Kemudian U, terus ke tengah. Okey, U bersamaan dengan huruf apa? Okey, U di sini bersamaan dengan huruf waw. Huruf waw. Okey, kemudian P. Pantul balik P. P di sini. Okey, P bersamaan dengan huruf apa? P bersamaan dengan huruf ta. P bersamaan dengan huruf pa. Jadi kita tulis ni. Pa, soup. Kita gabungkan semuanya. Okey. Tengok waw boleh sambung tak dengan pa? Tengok huruf waw tu. Ada tanda apa? Merah, maksudnya tak boleh sambung. Kalau tanda tambah atau hijau baru boleh sambung. Okey, soup. Jadilah soup. Latih macam ni saja. Lama-lama insya-Allah murid-murid akan boleh tulis Jawi. Insya-Allah. Okey, kita tengok jet. Tengok cari huruf J. Kita cari huruf J sekejap. Okey, mana J? Oh, J di sini. J di sini. J bersamaan dengan huruf jim. J bersamaan dengan huruf jim. E, terus ke tengah. Okey, E akan ada 2. Sama ada E yang ini ataupun E yang pepek. Kalau E yang bunyi, contohnya sepak, saya menyepak bola, sepak. Ada satu lagi E, sepak. Sepak. Kalau bunyi E tu kita tak tulis. Contohnya sepak, tebu, E tu kita tak tulis. E yang itu, E yang ini. Namanya E pepet. Tetapi kalau yang bunyi contohnya sepak, lepak, jet, bunyi E yang bunyi yang itu kita tulis. Nampak warna hijau. E ni kita tulis. Jadi awak kena tentu bunyinya macam mana. Bunyi ke kalau sepak kita tulis. Kalau sepak tak payah tulis. Jadi jet bunyinya E itu bunyi Okey, jadi
Kita I ini bersamaan dengan huruf ya. Okey, bersamaan dengan huruf ya. Terus tulis. Sebab dia warna hijau. Kalau kuning baru awak kena fikir, tak tentukan dulu suku tu kata tertutup atau terbuka. Kalau merah terus tak payah tulis. Tapi kalau hijau terus tulis. Saya buat macam lampu isyarat di situ. Hijau terus jalan. Kuning fikir dulu. Fikir dulu, hati-hati. Kalau merah terus stop, jangan tulis. Okey, kemudian huruf T. Huruf T, T di sini. T. Jadi T bersama dengan huruf ta. Kita tulis ta. Bila kita gabungkan semua, awak tengoklah huruf jim di awal macam mana. Jim macam ni. Kalau di akhir macam mana, kita akan tengok. Okey, di awal macam ni jim. Ya di tengah macam mana, awak boleh rujuk. Ya macam mana, dan di ta di akhir. Jadilah jet. Ejaan jet adalah macam ni. Senang sangat nak guna tab Jawi ni. Okey, awak boleh dapatkan tab Jawi di laman web dan saya akan hantar. Jadi bila awak dapat ini, bila awak mahir tulis, ada latihan ini. Nanti bila dah sampai tahap awak dah sangat-sangat mahir, murid-murid sangat mahir, tak perlu tab Jawi, tak apa. Tak perlu tab Jawi. Tab Jawi ni untuk rujukan sahaja sampai awak mahir. Jadi awak boleh beli bawa ke sekolah. Okey, boleh bawa ke sekolah dan boleh rujuk bila nak tulis Jawi. Macam contohnya macam nak eja inilah, nak eja buku, nak eja pakaian. So tak perlu tanya cikgu, terus ambil tab Jawi, kita eja sendiri, kita kendiri sendiri. Lama-lama murid-murid tak perlu dah rujuk, boleh tulis dengan sendiri, boleh mahir dan boleh membantu untuk kita membaca. Sebab kita sebenarnya dah mahir, kebanyakan murid ini dah mahir Rumi, tetapi Jawi dia nak baca tu susah sikit. Bila dia tahu kombinasi huruf ini tukar kepada apa, dia tahu, dia mahir, maka murid ini boleh baca Jawi. Okey, jadi saya dah cover dua video, iaitu suku kata tertutup, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Bila awak mahir kedua-dua ini, seperti yang saya cakap, awak dah boleh tulis 85 hingga 90% perkataan Jawi. 85 hingga 90%, sangat banyak. Maksudnya banyak perkataan awak boleh tulis. Tinggal hanya 10% perkataan Jawi yang mungkin susah sikit kita nak ni. Contohnya Hamzah, contohnya perkataan serapan daripada Arab. Okey, itu saya akan buat video yang lain khas untuk tajuk-tajuk yang lebih advance. Tetapi kalau yang ringkas-ringkas ini, yang perkataan-perkataan biasa, awak sebenarnya awak guna tab Jawi ni, awak dah boleh tulis dan boleh baca Jawi. Okey, jadi untuk secara keseluruhannya tab Jawi dua video ni dah cukup. Nanti saya akan masukkan lagi video-video yang Jawi yang lebih advance, Contohnya perkataan university, macam mana kita nak eja, paradigma, perkataan-perkataan serapan daripada bahasa Arab, perkataan-perkataan serapan daripada bahasa Inggeris. Itu mungkin susah sikit. Jadi kita akan buat video khas. Tapi perkataan-perkataan itu tak banyak. Jadi kita tumpukan perkataan-perkataan yang asas dahulu. Jadi dengan dua video ini, 85% perkataan Jawi murid-murid dah boleh tulis. Okey, saya akhiri video saya setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.